Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita taufik untuk kita menjalani ibadah puasa pada siang hari tadi. Kemudian mungkin juga kita diberi taufik untuk melaksanakan solat tarawih sebentar tadi di rumah kita, dan kita teruskan lagi amalan kita untuk kita meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan yang mulia ini dengan kita meneruskan pengajian kita. Malam ni insya-Allah kitab Kifayatul Awam yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab Kifayatul Awam insya-Allah. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan baca nama kita Al-Fatihah. Tajuk malam ni insya-Allah hukum dalil ijmali dan tafsili. Teks kitab saya dah hantar kepada pihak surau, mungkin ada dah share kot dalam grup. Siapa yang nak rujuk kitab bolehlah di situ. Muka surat 16, saya dah scan beberapa muka surat, insya-Allah kalau sempat kita baca semualah, tak sempat tengok macam mana. Okey, tajuk malam ini dalil ijmali dan dalil tafsili. Apa itu dalil ijmali, apa itu dalil tafsili? Dalil ijmali itu ialah dalil yang ringkas, dalil yang global yang ringkas. Dalil tafsili itu adalah dalil yang terperinci, dalil yang terperinci. Jadi seperti mana yang kita ketahui bahawa mazhab Asy'ariyah mewajibkan setiap mukallaf untuk mengetahui akidah-akidah beserta dengan dalilnya, supaya akidah yang dipegang itu menjadi kukuh sehingga tidak tergoncangkan lagi, sehingga tidak goyang, sehingga tidak boleh maka dalil itu untuk mengukuhkan, tujuan dalil itu untuk mengukuhkan akidah kita, maka dihukumi wajib mengetahui. Dan dalil yang disebutkan di sini maksudlah dalil akli, dalil akli. Kerana apa? Orang akan berfikir kenapa tidak dalil nakli, kenapa dalil Quran dan hadis? Ya, semua akidah itu dalilnya akli. Semua akidah itu dalilnya akli. Semua akidah kita itu diambil daripada Quran dan hadis. Semua akidah kita itu diambil daripada Al-Quran dan hadis. Allah wujud, Allah akidah, Allah baqa, Allah ada kudrah, iradah, ilmu, semua diambil daripada Quran dan hadis. Maka dalil Quran hadis itu sentiasa berada di Quran dan hadis. Dalil Quran dan hadis itu sentiasa berada di Quran dan hadis. Jadi apa jadi pun tetaplah dalilnya di situ. Cuma kita ni akal kita tu kuat ke tidak kuat untuk berpegang dengan dalil Quran tersebut. Akal kita ini setuju atau tidak dengan dalil Quran tersebut. Akal kita kuat tak kuat mempercayai dalil Quran tersebut. Jadi sebab apa? Yang goyangnya bukanlah dalil Quran hadis. Yang goyangnya kita. Akal kita yang goyang, hati kita yang goyang.
Jadi sebab tu diwajibkan mengetahui dalil akli supaya akal kita itu boleh menasihati hati yang goyang, iktikad yang ragu-ragu. Akal boleh memberikan suatu dalil yang kukuh kepada hati terhadap akidah yang kita pegang yang mungkin dilanda keraguan. Adapun Quran dan hadis, dia berada di luar. Tetaplah Quran tetap ada pada Quran, hadis tetap ada pada hadis. Quran dan hadis tidak akan ragu. Manusia yang meragui Quran dan hadis. Kenapa? Kenapa dia meragui? Hati dia meragui. Kenapa? Kerana bermacam-macam syubhah, bermacam-macam bisikan-bisikan yang dia dapati. Bermacam-macam bentuk pemikiran yang datang yang meragukan akidah dia. Quran dan hadis tetaplah di situ. tak ada goyangnya. Quran tak ada keraguan, Quran tidak, hadis tidak ada keraguan yang sahih lah, maksudnya yang mutawatir. Kan Allah kata zalikal kitab la raiba fi. Quran itu tidak ada keraguan. Yang ragunya manusia. Manusia yang ragu. Kenapa ada ragu? Kepala otak dia duk fikir macam-macam. Kepala otak dia fikir Wahabi punya dalil, kepala otak dia fikir Syiah punya dalil, kepala otak dia fikir Asy'ariyah punya dalil, akhirnya dia kelang kabut. Akhirnya dia ragu. Jadi kalau kita bagi satu dalil yang kukuh dalam Asy'ariyah, maka datanglah dalil-dalil Wahabi ke, dalil-dalil Syiah ke, dalil siapa saja, dia tak goyang. Dia tak akan goyang. Goyang bila dia orang tu goyang sebab dalil dia tak kukuh. Dia terpengaruh dengar Ustaz Wahabi cakap, dia pun betul juga kan. Sekejap lagi dengar Ustaz Asy'ariyah cakap, betul juga. Akhirnya dia pun pening lah. Kita ambil satu dalil yang kukuh dalam Asy'ariyah, dan memang sudah pun dikukuhkan selama 1000 tahun. Kita je tak nak belajar atau tak belajar, tu je. Jadi itulah ulama kita mewajibkan mengetahui dalil akli supaya kita, akidah kita tidak dilanda oleh keraguan. Cuma di sini sifat dalil itu ada dua, satu bersifat ijmali, satu bersifat tafsili. Ijmali maksudnya bersifat ringkas. Maksudnya benda yang tak perlu fikir secara mendalam. Dan satu lagi dalil tafsili, iaitu yang harus difikir secara mendalam. Kita baca dulu, tengok apa yang dia cerita tentang dua-dua jenis dalil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum yushtaratu an ya'rifa ad-dalil at-tafsili lakin al-jumhur ala annahu yakfi ad-dalil al-ijmali li kulli aqidatin min hazihi al-khamsin. Berkata sebagian para ulama, disyaratkan agar setiap Muslim mengetahui dalil yang tafsili, dalil yang terperinci. Akan tetapi jumhur ataupun majoriti, sebahagian besar ulama ilmu kalam menetapkan bahawa cukup dalil ijmali bagi setiap akidah yang 50 ini. Jadi sifat 20 yang wajib, sifat 20 yang mustahil, satu sifat harus, sifat 4 yang wajib bagi rasul, yang 4 mustahil rasul, satu harus bagi rasul, semuanya jumlah 50 itu cukup dengan dalil ijmali sahaja yang wajib. Dan nampak macam banyak kan, 50 nak kena tahu dalil semua, banyak tu. Tak. Sebenarnya apabila kita mengetahui dalil bagi sifat yang wajib, maka automatik dalil bagi sifat mustahil pun sama. Jadi separuh lah. Separuh tu maknanya 20 sifat yang wajib itu dalil dia sama bagi 20 sifat yang mustahil. So tak payah dah, tolak dah. Tambah lagi satu sifat yang harus bertahu dalil. Jadi dah tinggal 21. Tapi nanti kita tengok kan, sifat dalam sifat 20 ini yang kita perlu tahu dalil tu 13 saja. Sebab sifat ma'nawiyah itu dalil dia sama macam sifat ma'ani. Kita dah belajar kan sebelum ni, sifat ma'nawiyah itu kaunuhu qadiran itu sama dengan dalil kudrah. Kaunuhu muridan itu sama dengan dalil iradah. Kaunuhu aliman sama dengan dalil ilmu. Jadi 7 sifat ma'nawiyah punya dalil sama macam dalil sifat ma'ani. Tinggallah 13 saja. Campur satu lagi sifat harus 14. Campur lagi sifat rasul yang wajib 4, jadilah dia 18. Campur sifat nabi yang harus 1, jadilah 19. Jadi untuk nabi 5 dalil, untuk Allah 14 dalil. Tetapi dalam 14 dalil itu pun nanti sama je. Contohnya lah dalil kidam, dalil baqa', dalil mukhalafah lil hawadis dengan qiyamul sama. Dalil sama.
Dalil kudrah, iradah, ilmu hayah sama. Akhirnya jadi sikit je sebenarnya. Akhirnya sikit je, tak sampai 10 pun. Tak sampai 10 pun. Jadi mudah sebenarnya. Kita ulama kena tahu akidah 50, dalil 50 pening, tak ada. Tak sampai 10 pun. Sebab nanti semuanya dalilnya sama. Secara keseluruhan, dalil dia satu saja. Iaitu segala sifat-sifat Allah, kewujudan zat Allah dengan kewujudan sifat-sifat ini, dalil dia satu je. Secara umum, apa dia? Wujudnya alam semesta ni. Itu saja. Sebab tu dalam Al-Quran Allah kata inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu dan perubahan siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi sebenarnya satu je dalil dia. Dalil dia satu saja, iaitu wujudnya alam ini. Cuma dipandang dari sudut yang berbeza-beza. Dan sudut itu pun tak sampai 10. Tak sampai 10 pun. Nanti bila kita pelajari kitab ni, kita akan dapat tahu, oh sikit je rupanya sifat ni, sifat tu, sifat ni, 4 sifat, 5 sifat, kongsi satu dalil. 4 sifat, kongsi satu dalil. Akhirnya tak sampai 10 pun dalil dia. Mudah sahaja. Dah belajar baru tahu, mudah. Tak ada nak menyusahkan dia. Yang tak belajar je dia anggap susah lah ni, nak kena tahu dalil tu lah. Tak ada. Mudah saja. Okey. Wa dalilu tafsili misaluhu. Okey, ni dia bagi contoh dalil tafsili. Tadi kan dia katakan ada ulama kata wajib mengetahui dalil tafsili, tapi jumhur cukup dengan dalil ijmali, dalil yang ringkas. Cuma dalil tafsili ni dia boleh jadi wajib juga mengetahui jika sekiranya dalil ijmali tidak mencukupi. Kalau dalil ijmali ni tak mencukupi, maksud tak cukup kuat untuk meneguhkan akidah kita, masih lagi ragu-ragu, maksudnya tak cukup dengan dalil ijmali, baru wajib tahu dalil tafsili. Jadi dalil tafsili pun ada peranan dia. Bukanlah tak ada peranan langsung, ada peranan dia. Bila kita dah sampai tahap kita tak dapat menghilangkan keraguan tu dengan dalil ijmali, maka wajib kita belajar dalil tafsili. Contoh, iza qila mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Okay, jika dikatakan, saya bacalah dia punya sampai habis dulu. An yuqalu hazihil makhluqat fayaqulu lahu as-sa'il al-makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha aw min jihati wujudiha ba'da adam fayujibuhu. Okay. Dalil tafsili itu ialah, misalnya adalah jika dikatakan apakah dalil atas wujudnya Allah Ta'ala? Apakah dalil bagi sifat wujud Allah Ta'ala? Maka dijawablah dengan sekalian makhluk ini. Sekalian makhluk inilah dalil wujudnya Allah Ta'ala. Kemudian lantas si penanya berkata kepadanya, yakni yang jawab tadi, sekalian makhluk ini menunjukkan atas wujudnya Allah Ta'ala dari segi imkannya ke, atau dari segi wujudnya sesudah tidak ada, sesudah Adam. Wujud ba'dal Adam, ada setelah tiada. Ataupun istilah yang lebih ringkas dipanggil hudus. Maka ia pun boleh menjawabnya. Saya ringkaskan. Okey, orang tanya apa dalil wujudnya alam? Dia kata dalil wujudnya alam terbalik, sorry. Apa dalil wujudnya Allah Ta'ala? Dia kata dalilnya ialah wujudnya alam. Lepas tu orang tu tanya lagi. Bila dia jawab dalil wujudnya Allah Ta'ala itu adalah dalil wujudnya alam, itulah namanya dalil ijmali. Sepatutnya diterangkan apa makna ijmali dulu, terbalik. Diterangkan tafsili dulu, baru diterangkan ijmali. Jadi bila orang tu kata dalil, contoh bila saya dah bagi banyak contoh kan, kita dah bagi banyak contoh. Tengok ada tai kucing depan rumah, so kita kata kucing mana lah yang berak di depan rumah aku ni.
apa bang, ada ke kucing berak kat rumah kita? Tu tahi dia. Kita tunjuk tahi dia. Tu tahi apa tu? Tahi kucing lah tu. Maka itu dalil yang menunjukkan ada kucing yang berak ke situ. Contoh kan. Jadi maknanya apa wujudnya Allah Ta'ala? Ini wujudnya alam ini. Iaitu mestilah alam ini diwujudkan oleh sesuatu. Takkanlah alam ini jadi sendiri, mestilah diwujudkan. Takkanlah tak kucing jadi sendiri, mestilah ada kucing berak. Begitu juga alam ini, mestilah ada yang menjadikan, takkan jadi sendiri. Maka yang menjadikan mestilah Tuhan, takkanlah manusia jadikan. Manusia pun tak ada lagi, macam mana dia nak jadikan alam? Dia pun tak kuasa nak jadikan semut seekor, macam mana nak jadikan alam ni? Dah tentulah tu Tuhan. Itu ringkas, itu dalil ijmali. Kemudian dia tanya lagi, okey, wujudnya alam ini adalah dalil bagi wujudnya Allah dari segi imkannya ke dari segi hudusnya? Tu dia. Dari segi imkannya ke atau dari segi hudusnya? Apa pula imkan tu? Apa pula hudus tu? Tak tahu. Bila dia kata tak tahu, maknanya dia sudah pun selesai kewajipannya kerana dia sudah menjawab dengan dalil ijmali. Tapi kalau dia boleh jelaskan, dari sudut imkannya, ataupun dia kata dari sudut hudusnya, atau dia kata dari sudut imkan ma'al hudus, ataupun imkan bisyartil hudus. 4 jawapan. Siap bagi satu-satu lagi. Itu maknanya dalil tafsili. Okay. Nanti saya terangkan apa benda imkan, apa benda hudus itu. Di sini dia tak sebut perkataan hudus. Dia kata wujud ba'dal adam. Wujud ba'dal adam, iaitu ada setelah tiada. Ada setelah tiada itu boleh diambil satu perkataan saja, iaitu hudus. Hudus itu wujud ba'dal adam, ada setelah tiada. Alam ini kan ada setelah tiada. Macam mana kita tahu alam ini dulu tak ada, sekarang ada? Macam tadilah tak kucing kan, macam mana kita tahu tak kucing tu ada? Sebelum ni kan tak ada. Kalau memang ada je kat situ, kita tak adalah kata kucing mana berak ni. Sebelum ni tak ada, tiba-tiba ada. Mestilah ada kucing yang berak. So kita dapat tahu sebenarnya memanglah kita tak nampak alam ini, maknanya alam ni tak ada, tiba-tiba ada. Sebab kita lahir-lahir alam ni kan dah ada. Cuma kita tahu alam ini dari dia, macam mana boleh dia tak ada kepada ada, sebab dia berubah-ubah. Hudus itu bukanlah dari segi tak ada, tiba-tiba ada. Kita tengok sini siang malam. Lepas tu Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Allah bagi dua. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam, ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. So Allah bagi dua. Sebab Allah tahu, nanti kalau orang kata dalam penciptaan alam saja, manusia mana nampak Allah ciptakan alam? Dia lahir-lahir, alam dah ada. Macam mana dia tahu alam ni diciptakan Tuhan? Entah-entah alam ni semula jadi, kan? Allah tambah lagi satu. Dan perubahan siang dan malam. Itu semua manusia mesti boleh terimanya. Kejap malam, kejap siang. Kejap malam, kejap siang. Betul? Itu memang tak ada manusia yang boleh engkar. Jadi siapa yang mengubah siang dan malam? Matahari dan bumi berpusing. Siapa yang memusingkan matahari dan bumi? Pusing dengan sendiri. Pusing dengan sendiri. Kalau kita kata kereta tu berjalan dengan sendiri, percaya tak? Kalau kita kata kereta tu berjalan dengan sendiri, batu jalan dengan sendiri, percaya? Orang tak percaya. Kan? Jadi bumi jalan dengan sendiri atau matahari jalan dengan sendiri, orang tak percaya. Jadi walaupun kita tak nampak dia punya terciptanya bumi daripada tidak ada kepada, tapi kita nampak ada malam tiada siang, tiada siang ada malam, ada malam tiada siang, tiada siang ada malam. Berubahlah tu. Maknanya ada kepada tiada. Tadi kan tadi tak ada malam, adanya siang. Sekarang ada malam, tak ada siang. Nanti besok pagi insya-Allah malam pun dah tak ada, siang pula ada. Jadi daripada ada kepada tak ada, ada kepada tak ada, tak ada kepada ada kepada tak ada. Itu namanya hudus. Itu namanya hudus. Dari segi imkannya apa pula? Nanti kita baca. Imkannya agak susah sikit. Maksudnya setelah ditanya tentang dalil dari wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, lantas dia menjawab dengan sekalian makhluk ini.
Kemudian si penanya mengembangkan jawapan tersebut dengan bertanya lagi bahawa kalau sekalian makhluk ini sebagai dalil wujudnya Allah Ta'ala, maka manakah jihah dalalah? Ini istilah lah, dia panggil wajhud dalalah, gambaran dalil. Senang cerita, dari sudut mana? Yalah, kita kata wujudnya alam ini adalah dalil wujudnya Allah. Dari sudut mana? Orang mana tak perhatilah dengan jawapan dia tu. Dari sudut mana tu? Bila kau kata alam ini adalah dalil wujudnya Tuhan, dari sudut mana? Dari perspektif mana? Itu dia panggil wajhud dalalah tu, maksudnya perspektif bukti itu dilihat dari perspektif yang mana. Apa nak cakap, bahasa saya pun tak pandai lah. Maknanya perspektif dalil tersebut. Dia tahu gambaran dalil itu dari sudut mana. Bila kata alam saja kan, alam ini tanda wujudnya Tuhan, macam masih tak mencukupi. Nak tahu lebih detail lagi. Dari sudut mana yang mengatakan alam ini adalah dalil wujudnya Tuhan? Okey. Jadi kalau orang tu, kalau dia boleh jawab, maknanya dia tahu dalil tafsili. Kalau dia tak boleh jawab, maknanya dia hanya tahu dalil ijmali. Apakah dari imkannya makhluk ini ataukah dari segi adanya makhluk ini sesudah tiada? Adanya sesudah tiada maksudnya hudus. Kedua perkataan, satu imkan, satu hudus. Hudus itu ada setelah tiada. Maka dia pun tidak diam. Tidak diam maksudnya jawablah. Melainkan kembali menjawab pertanyaan yang kedua di atas dengan berkata, sekalian makhluk ini menunjukkan atas wujudnya Allah Ta'ala dari segi imkannya. Ataupun dia pun juga menerangkan wajhud dalalah, bentuk pendalilannya dengan berkata, sekalian makhluk ini adalah mungkin, iaitu boleh ada dan boleh tiada. Dan setiap yang mungkin haruslah mempunyai zat yang menjadikannya. Dan zat itu tentunya adalah Allah. Ini kalau dia memilih bahawa jihah dalalah ataupun perspektif dalil itu adalah dari sudut imkan. Nanti saya terangkan. Dan jika dia memilih bahawa jihah dalalah itu, perspektif dalil itu adalah wujud ba'dal adam ataupun, maka dia pun akan berkata sekalian makhluk ini adalah sesudah tidak ada, dan setiap yang ada sesudah tidak ada haruslah dia maka sekalian makhluk ini haruslah mempunyai zat yang menjadikannya, dan zat itu tentunya adalah Allah. Okey. Ini tak jelas lagi sebenarnya. Memang semua orang susah nak faham apabila orang awam apa maksud hudus dengan apa maksud imkan. Okey. Hudus ni daripada tidak ada kepada ada. Begitu juga sebaliknya daripada ada kepada tiada. Maksudnya perubahan antara ada tiada, ada tiada, ada tiada. Macam siang malam, siang malam, siang malam. Itu ada tiada, ada tiada. Itu namanya hudus. Itu namanya hudus. Satu lagi imkan. Imkan ni sebenarnya hukum bagi sesuatu. Imkan ini hukum bagi sesuatu. Contohnya, agak-agak PKP ni 12 bulan ni tamat ke sambung? Agak-agaklah PKP ni 12 bulan Mei ni tamat ke atau sambung lagi? Agak-agak. Maka dia ada dua kemungkinan. Betul tak? Ada dua kemungkinan. Mungkin berhenti, mungkin sambung. Makanya tak mustahil dia berhenti, tak mustahil dia sambung. Boleh jadi antara dua. Boleh jadi PM kata sambung lagi, boleh jadi PM kata tamat PKP. Itu namanya imkan. Itu namanya imkan. Faham? Wajib sambung ke? Tak wajib kan? Boleh jadi kalau dia nak kata stop pun boleh. Semua kata sambung ni. Tak nak raya ke, tak nak balik kampung. Tapi dia hanya imkan saja. Walaupun kita kata besar kemungkinan sambung.
Kita tak boleh kata wajib sambung. Kita kata besar kemungkinan sambung. Betul? Besar kemungkinan sambung. Tapi boleh jadi juga dia stop kan? Boleh jadi. Atau saya kata, okey, kalau sambung berapa lama? Seminggu ke, 2 minggu ke, 3 minggu? Kalau sambung lah. Okey, kalau sambung. Sampai bila? Sampai raya, lepas raya. Lepas raya sambung lagi ke tak? Ya, betul. Imkan itu sesuatu yang mempunyai dua kemungkinan. Imkan itu sesuatu yang mempunyai dua kemungkinan. Boleh ada, boleh tiada. Itu imkan. Sesuatu yang boleh ada, boleh tak ada. Boleh jadi, boleh tak jadi. Boleh wujud, boleh adam. Faham? Itu imkan. Faham, ha? Mungkinlah. Imkan tu sebenarnya mungkinlah. Imkan itu mungkin, harus, jaiz sama je. Imkan itu harus, jaiz, mungkin sama. Cuma bahasa Melayu mungkin. Bahasa Arab ni kalau mungkin itu benda dia. Imkan tu hukum dia. Imkan tu hukum dia. Mungkin itu benda dia. Jadi PKP tu mungkin. Hukum dia imkan. Boleh sambung, boleh berhenti. Faham? Banyak lagi contoh yang lain. Penakulan mantik. Ya, ini memang ilmu mantik lah ni. Ini memang ilmu mantik. Jadi sebenarnya kalau kita tengok antara dalil hudus dengan dalil imkan, dia ada kaitan. Dia ada kaitan. Dia bukan maksudnya dari sudut hudus dan dari sudut imkan tu berbeza, tak, sama je. Sebenarnya antara dalil imkan dan dalil hudus mana yang lebih kuat. Jadi ulama khilaf di sini. Kalau falsafah dia kata dalil imkan lagi kuat. Kalau mutakallimin kata dalil hudus lagi kuat. Tetapi ada juga mutakallimin kata hudus dan imkan dua-dua sekali. Dan ada yang kata hudus bisyartil imkan bisyartil hudus. Imkan bisyartil imkan dengan syarat hudus. Sebab bila benda tu imkan, ada dua kemungkinan kan. Boleh ada, boleh tiada. Boleh ada, boleh tiada. Okey, sekarang ni kalau dia boleh ada, boleh tiada, sekarang ni alam ni ada ke tiada? Alam ini ada kan, maknanya alam ini hukum dia imkan. Alam ini semuanya hukum dia imkan. Boleh ada, boleh tiada. Sekarang ni alam ni ada ke tak ada? Alam ni ada, bermakna alam ini dia asalnya tiada, kemudian berubah jadi ada. Daripada tiada berubah jadi ada tu namanya hudus. Kenapa dia boleh jadi hudus? Sebab dia imkan. Sesuatu yang boleh hudus sebab hukum dia imkan. Kalau sesuatu hukumnya wajib atau mustahil, maka dia tak boleh salah satu. Kalau wajib, mesti ada. Kalau mustahil, mesti tiada. Dia tiga kan, wajib, mustahil, harus ni imkan lah. Harus ni imkan. Kalau wajib, mesti ada. Kalau mustahil, tak ada. Kalau imkan atau jaiz, boleh ada, boleh tiada. Jadi, benda yang boleh ada, boleh tiada, kemudian dia ada, berubah daripada tiada kepada ada, maka perubahan itu namanya hudus. Berubah daripada tiada kepada ada namanya hudus. Hukum dia imkan, yang berlakunya dipanggil hudus. Jadi dalil paling kuat kata sebagai ulama iaitu imkan bisyartil hudus. Pasal apa? Pasal apa kita tengok alam ini, kita tengok dia wujud. Kita tengok dia dah ada. Kita tengok dia sudah ada. Maknanya yang kita nampak itu hudus dia. Kita nampak itu hudus dia. Maksudnya dia dah ada, kemudian siang malam berubah-ubah kan, itu kita nampak hudus dia tu. Maksudnya kita dapat memahami akan hudusnya alam itu. Tetapi sesuatu yang hudus itu mestilah dia daripada benda yang hukumnya imkan. Kenapa? Sebab ada falsafah mengatakan hudus dengan sendirinya.
Itu yang ulama kata tak cukup kita kata alam ini hudus. Dalil hudus tak cukup. Pasal apa? Nanti falsafah kata alam ini sendirinya. Itu parah ni jadi. Jadi kita kata tak, dia bukan hudus dengan sendirinya. Dia hudus itu kerana dia bersifat imkan. Imkan itu boleh ada, boleh tiada. Jadi apabila dia daripada tidak ada asalnya kepada ada, maka dia tak mungkin ada dengan sendirinya. Mustahil tai kucing tu ada dengan sendirinya kan. Mesti ada kucing yang berak. Tapi kalau falsafah dia kata hudus boleh jadi hudus yang qadim. Hudus tapi qadim, itu pelik tu falsafah tu. Maksudnya dia jadi itu bukan kerana dia jadikan, dia jadi dengan sendirinya. Ada falsafah mengatakan jadi dengan sendirinya. Ada falsafah mengatakan jadinya disebabkan oleh proses illah ma'lul. Illah ma'lul ni maksudnya ada wajibul wujud, adalah alam ini. Macam seolah-olah macam adanya matahari adalah cahaya. Tak mungkin ada matahari tak ada cahaya. Bila ada matahari dah tentu ada cahaya. Jadi bukannya matahari itu menciptakan cahaya. Matahari sendiri sudah bercahaya. Jadi alam ini wujud, semula jadi dia wujud. Kerana ada illah daripada wajibul wujud ataupun Tuhan. Jadi bukan Tuhan cipta alam ini. Alam ini jadi kerana wajib daripada Tuhan. Panjang perbahasan dia sebenarnya. Tapi sebab tu ulama kata yang lebih kuat itu hudus bisyartil imkan ataupun imkan bisyartil hudus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Imkan ini sesuatu yang akan berlaku pada masa hadapan ke Ustaz. Tak, imkan ni bagi hukum bagi semua perkara yang dia boleh ada, boleh tiada. Tujuan dia kita lah. Pertama sekali tujuan dia supaya, contohnya lah, orang tanya betul ke Tuhan ni wujud? Contoh, ada ahli falsafah tanya kita kan, ada etis tanya kita, betul ke Tuhan wujud? Kita kata mestilah Tuhan wujud. Dia tanya mana dia? Kita kata dengan banyak cara kita boleh jawab. Kita kata, kau tengoklah langit dan bumi ni. Inilah menunjukkan wujudnya Tuhan. Pada dia kata, macam mana kau boleh tengok, kau kata alam semesta ni, alam semesta ini, Tuhan yang jadikan. Boleh jadi alam semesta ini wujud dengan sendirinya. Tu dia kata hudus dengan sendirinya kan. Sebab tu ulama kata hudus saja tak cukup. Sebab apa, nanti ada contohnya etis kata alam ini jadi dengan sendiri. Ataupun dia kata alam ini qadim. So macam mana kita nak jawab? Bukan kita nak berdakwah. Boleh juga kita nak berdakwah. Itu nombor 2. Nombor 1 kita. Nombor 1 kita ni. Katakanlah orang tu dia tak pandai Quran, dalil Quran hadis. Tiba-tiba jumpa ahli etis yang falsafah dia kuat, tinggi, pandai, hebat. Dia petikaikan, kita pun negur, tak boleh jawab, dah goyang. Jadi kita boleh jawab. Kita kata mustahil alam ini jadi dengan sendiri. Dia kata apa buktinya? Kita kata tai kucing lah. Boleh tai kucing jadi dengan sendirinya. Contoh dengan yang saya cerita, rumah bersepah, tiba-tiba telefon polis kata rumah kau bersepah dengan sendirinya. Kau tunggu je, sekejap lagi dia akan tersusun dengan sendirinya. Percaya? Logik? Tak boleh. Kita pergi jumpa etis tu, kita kata rumah kau bersepah dengan sendirinya. Lepas tu tersusun dengan sendirinya. Boleh? Dia tak terima. Habis tu kalau rumah kau tak boleh bersepah dengan sendirinya, rumah kau tak boleh tersusun dengan sendirinya, tai kucing tak boleh jadi dengan sendiri. So, alam ini boleh jadi dengan sendiri. Alam ini tersusun dengan sendirinya, boleh? Sama je. Benda-benda sekecil itu pun tak boleh terjadi dengan sendirinya, tak boleh berubah dengan sendirinya. Apalagi alam semesta yang serba luas ini, tersusun siang malam, peredaran bumi, matahari, cakrawala. Kan, keseimbangan alam, manusia, binatang semua, hujan, panas. Siapa yang susun? Jadi dengan sendiri, mustahil. Jadi tujuan ni sebenarnya yang pertama untuk menguatkan akidah kita. Orang-orang yang tidak terdedah dengan syubhah ini, sebab tu ulama kata cukup dalil ijmali.
Tapi kalaulah orang itu diserang oleh etis, diserang oleh ahli falsafah, maka kalau dia tahu dalil tafsili, dia boleh jawab semua. Ulama sudah sediakan jawapan. Jawapan yang terperinci itulah namanya dalil tafsili. Jadi wajib belajar dalil ijmali, cuma dalil tafsili ini, dalil terperinci ini, hukum dia fardu kifayah. Hukum dia fardu kifayah sahaja. Boleh juga kita nak berdakwah kepada mereka pegang pada logik falsafah pun boleh. Tapi yang utamanya untuk akidah kita dulu. Yang kedua baru boleh kita jumpa siapa pun. Jumpa falsafah ke, Mu'tazilah ke, Qadariyah ke, Jabariyah ke, Wahabiyah ke, Taimiyah ke, Syiah ke, siapa pun kita jumpa boleh jawab. Itu kalau tahu dalil tafsili ini, dia bagi sikit je ni dalil tafsili dia. Boleh Jadi yang sekarang ni kita nak belajar dalil tafsili lah ni. Tapi kalau misalnya tak dapat tangkap pun tak apa. Tapi mudah je kan. Orang-orang yang bijak pandai insya-Allah dia boleh tangkap. Imkan itu hukum bagi sesuatu perkara. Hukum bagi sesuatu perkara selain wajib dan mustahil. Kalau wajib, selalunya kita katalah wajib wujud. Mustahil adam. Mustahil tiada. Boleh je wajib adam ataupun mustahil wujud. Mustahil adam pun boleh. Maknanya wajib wujud, wajib adam, mustahil wujud, mustahil adam pun boleh. Tapi biasanya bila wajib, maksudnya kita nisbahkan kepada wujud. Dia wajib wujud satu saja, iaitu Allah Ta'ala. Wajib wujud. Kalau sekutu Allah, Tuhan selain Allah, kita kata mustahil wujud. Sekutu bagi Allah, Tuhan selain Allah, kita kata mustahil wujud. Habis tu yang Tuhan-Tuhan berhala tu, itu bukan Tuhan. Itu dianggap sebagai Tuhan saja. Bukan Tuhan pun. Berhala ke Nabi Isa ke apa saja, topekong semua, dia orang kata itu Tuhan dia. Itu dakwaan saja. Realitinya bukan Tuhan pun. Tak wujud sekutu bagi Allah. Mustahil wujud. Okay. Jadi sekarang ni tinggal satu perkara dipanggil mungkin atau imkan ataupun harus ataupun jaiz. Jadi semua perkara yang mungkin, yang bersifat imkan ini, dia boleh wujud, boleh tidak wujud. Boleh ada, boleh tiada. Dia boleh berubah lah. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Macam biskut, cheap small. Now you see, now you don't. Alam ini dulu tak ada, sekarang ni ada. Kemudian nanti alam ni akan kiamat, habis tak ada. Kita pun akan dulu tak ada, lepas tu kita hidup. Lepas tu kita mati, tak ada. Lepas tu dihidupkan balik. Itulah benda yang mungkin. Maka setiap perkara yang mungkin itu, pasti ada yang mewujudkannya. Mustahil dia wujud dengan sendiri, iaitu nanti kita bahas dalam bab sifat wujud. Ini bukan nak bahas bab sifat wujud ni. Ini nak bagi contoh dalil tafsili dan dalil ijmali. Contoh, nanti masuk dalam sifat yang pertama, sifat wujud bagi Allah, lebih terperinci lagi. Lebih terperinci lagi tentang dalil tafsili dia. Boleh Imkan sesuatu yang akan berlaku pada masa hadapan ke? Sekarang, masa hadapan yang lepas semua. Lepas pun, sekarang pun, tapi kalau yang lepas, habislah. Lepas dah habis pun. Yang sekarang berlaku dan yang akan datang. Sekarang pun ada. Semua kita ni imkan. Kita ni imkan. Kita ni imkan, bumi ni imkan, kuliah ni pun imkan. Ramadan ni pun imkan. Sekarang ada, nanti Ramadan pun akan habis, masuk Syawal pun akan habis, masuk Zulkaidah, PKP ada, nanti PKP pun habis, Corona imkan, semua imkan. Corona ada, nanti dia pun habis insya-Allah. Jadi semua benda yang boleh ada, boleh tak ada, boleh hilang, boleh ada, boleh hilang, boleh ada, semuanya imkan. Semua benda. Jadi kita boleh katalah selain Allah semua imkan. Selain Allah semua imkan. Hukum dia imkan. Allah saja wajibul wujud. Faham biasalah kena rajin bercakap lah. Kena rajin bercakap baru boleh kita boleh. Masalahnya kita dengar aje, kita tak pernah try nak ulang balik. Kita kumpulkan anak bini kita cerita balik. Atau kawan-kawan kita cerita balik. Kalau kita dah mampu cerita, insya-Allah lah dia teguh lah. Jadi kalau kita dengar je belum tentu lagi kita boleh sampaikan.
Jadi cara untuk lebih kuat lagi, kita cerita. Bila masa kita cerita tu baru macam-macam persoalan timbul. Macam mana nak terangkan ni? Jadi kita kena bercerita lah. Kita kena cuba bercerita. Baru kita boleh faham. Dan kalau kita cerita dekat kawan kita, sekejap lagi dia tanya ni pula, dia tanya tu pula, kita lagi macam mana pula kalau macam ni, kita cari lagi jawapan, kita faham lagi. Itu lagi kuat lah. Itu lagi kuat. Kalau kita dengar tersimpan, lepas tu sebulan, 2 bulan, setahun hilang. Jadi dia kena fikir selalu lah, kena cakap selalu. Al-Quran surah kita hafal, kalau kita tak baca pun kita lupa kan. Apalagi di benda ni kita dengar je, lepas tu setahun, sebulan atau silap 6 bulan, silap seminggu je dah lupa lah. Kemudian dia kata tadi kan, maksudnya sesuatu yang mungkin itu kalau dia menjadi ada setelah tiada, pastilah ada yang mengadakan. Itu nanti kita bahas dalam sifat wujud. Di sini nak bagi contoh je, bukan nak bahas tentang imkan dengan hudus itu, bukan nak bahas tentang dalil wujud Allah. Ini nak bahas apa dia dalil ijmali, apa dia dalil tafsili. Wa amma iza lam yujibhu bal qala lahu hadhihi al-makhluqat faqat walam ya'rif min jihati al-imkaniha aw wujudiha ba'da al-adam fayuqalu lahu dalilun ijmaliyun wa huwa kafin 'inda jumhur. Dan jika dia tidak menjawabnya, melainkan dia berkata kepada si penanya dengan sekalian makhluk ini saja, sedangkan dia tidak mengetahui apakah dari segi imkannya atau dari segi wujudnya sesudah tidak ada, iaitu hudus, maka dikatakanlah ucapannya hazihil makhluqat itu dalil ijmali, dan dia yakni dalil ijmali adalah cukup menurut jumhur. Boleh ke kalau si pula berpegang akidah tanzih tapi percakapan dan penulisannya mempunyai konsep hulul dan ittihad? Apakah hukumnya? Abul Hasan Al-Mawardi mengatakan hukumnya kafir. Mulia. Begitu juga sesiapa yang mengatakan bahawa tidak ada yang wujud di dalam ini kecuali Allah Ta'ala, maka hukumnya kafir mengikut pandangan Abu Huda Asy-Syayyadi dalam kitab Al-Kabud Durri. Mohon penjelasan. Ini Zainal tanya ni. Okey, kita dah sampai pada hujung tu. Nanti ada tajuk yang baru, hukum muqallid dalam masalah akidah ni. Ni sekarang ni kita jawab soalan ni. Semua baca soalan tu. Ni yang tanya ni bukan calon-calon orang. Ada kaitannya dengan tasawuf lah ni. Okey. Boleh ke si fulan berpegang dengan akidah tanzih tetapi percakapan dan penulisannya mempunyai konsep hulul dan ittihad? Okey. Dia kena terangkan dulu apa itu akidah tanzih, apa itu hulul, apa itu ittihad. Kemudian soalan seterusnya, apa hukumnya? Ada yang kata kafir. Kemudian sesiapa yang mengatakan bahawa tidak ada yang wujud di alam ini kecuali Allah Ta'ala, maka hukumnya kafir mengikut pandangan Abu Al-Huda Asy-Syari dalam kitab Al-Kabud Durri. Mohon penjelasan. Tak apa. Akidah tanzih itu ialah, tanzih itu mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala sifat-sifat yang tidak layak bagi dia. Faham Akidah tanzih itu, maksud akidah tanzih itu, seseorang itu dalam hati dia, dia mensucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat ataupun perkara yang tidak layak bagi Allah. Ingat itu tanzih. Kita dalam sifat 20, bila kita belajar sifat salbiyah yang 5 itu, itulah tanzih namanya. Itu namanya tanzih. Sifat salbiyah itu adalah tanzih. Jadi
Kita yang perlu tanzih sebenarnya. Allah Ta'ala tak perlu ditanzihkan. Allah Ta'ala tak perlu ditanzihkan. Dia memang maha suci. Allah Ta'ala tu Al-Quddus kan. Allah Ta'ala Al-Ghani, Al-Quddus. Dia memang dia maha suci, maksudnya tidak memiliki sifat-sifat yang kekurangan, yang tidak layak bagi dia. Allah Ta'ala dah memang suci dah pun. Sebenarnya akidah tanzih itu kita yang perlu menyucikan akidah kita daripada mensifatkan Allah daripada perkara yang tak layak. Contohnya, Nasrani kata Allah Ta'ala tu ada anak Isa. Yahudi kata Allah ada anak, iaitu Isa Uzair. Kita kata Allah tu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita mensucikan Allah daripada adanya sekutu, sucikan Allah daripada ada anak, sucikan Allah daripada menyamai perkara-perkara yang baru, menyerupai makhluk, sucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Akidah kita, Allah tak perlu disucikan. Kalau satu dunia ni tak tanzih Allah pun, Allah konsep hulul dan ittihad. Apa itu hulul, apa itu ittihad? Kena faham dulu hulul dan ittihad. Hulul dan ittihad. Okey. Hulul ni contohnya kita ambil sirap. Ni ada air kosong. Air kosong. Kita ambil sirap, kita tuang dalam air kosong. Kemudian kita ambil sudu, kita kacau. Kita ambil sudu, kita kacau, lepas tu kita biarkan sudu dalam gelas tadi yang ada air sirap. Okay. Jadi sirap bercampur dengan air kosong itu namanya ittihad. Maknanya sirap sudah menyatu dengan air. Boleh dipisahkan lagi tak? Kita dah campur sirap dalam air kosong ni, air kosong, kita campur sirap, kita kacau. So sirap dia bersatu dengan air, itu namanya ittihad, bersatu. Tapi sudu tu kan ada dalam gelas tu. Sudu dia tak bersatu dengan air sirap tu, tapi dia hulul dalam air sirap itu. Faham? Sudu dia tak larut. Sudu dia ada dalam air tu, tapi dia tak bercampur dengan macam mana sirap tadi bercampur dengan air kan. Sudu ada dalam air tu, tapi dia tak bercampur, dia ada je dalam. Jadi adanya sudu dalam air tu namanya hulul, ataupun bercampurnya sirap dengan air kosong tadi namanya ittihad. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa lah, nak faham apa itu hulul, apa itu ittihad. Kat situ faham Okey, sekarang ni hulul dan ittihad dari makna istilah. Kalaulah orang itu mengatakan Allah itu bersatu dengan alam ini, itu ittihad. Ittihad maknanya Allah bersatu dengan alam itu, hukum dia kufur. Hukum dia kufur. Dan yang kedua, Allah tidak bersatu dengan alam ini, tapi Allah masuk dalam alam. Allah boleh masuk dalam badan kita, Allah boleh masuk dalam apa saja, Allah boleh pergi sana, Allah pergi sini, Allah bermain-main di dalam alam inilah. Jadi itu hulul. Hulul dia tak menyatu. Kalau ittihad tadi menyatu, maknanya alam ini Allah, Allah ini alam, alam itu Allah. Macam mana sirap dengan air tadi dah bercampur, tak dipisah dah kan. Jadi dua-dua kufur. Dua-dua kufur. Siapa kata Allah ittihad dengan alam, maknanya Allah itu alam, alam itu Allah, itu akidah yang kufur. Dan siapa yang mengatakan Allah hulul dalam alam pun kufur. Okay. Tetapi ada istilah ittihad dan hulul itu bukan zat Allah. Bukan zat Allah. Yang ittihad dan hulul itu adalah kesan-kesan daripada perbuatan Allah. Kesan-kesan daripada perbuatan Allah itu bersatu dengan makhluk atau berada pada makhluk, itu tak apa. So kita kena faham dulu, dia cakap hulul tu maksud dia apa, dia cakap ittihad tu maksud dia apa. Kalaulah dia cakap mulut saja, contohnya kan Hamzah Fansuri ataupun Al-Hallaj kata anal haq, akulah Allah, seolah-olah dia dengan Allah sudah bersatu, ittihad seolah-olah.
Tapi dia tak maksudkan yang tu. Dia tak maksudkan yang tu. Dia maksudkan yang lain. Maka kalaulah kita tak tahulah dia apa dia maksudkan. Ada dua imkan lah. Ada dua imkan. Satu, dia maksudkan Allah bersatu dengan dia, maka dia kafir. Tapi kalau yang kedua, imkan yang kedua, dia tak maksudkan Allah bersatu dengan dia. Maksudnya itu dia ni adalah hasil daripada Allah Ta'ala. Maksudnya Allah ciptakan dia kan. Jadi af'al Allah tu menghasilkan dia. Jadi segala nikmat Allah tu ada pada dia. Jadi dia fana. Sehingga dia merasakan bahawa tanpa Allah tak adalah dia. Tak ada Allah, tak adalah dia. Jadi dia ni seolah-olah Allah. Tapi maka itu dimaafkan, tetapi akhirnya tetap dihukumi kufur dan dipancung secara zahir. Secara batin mungkin selamat di akhirat nanti. Begitu juga Allah berada, tidak ada di dalam jubah ini melainkan Al-Haq, melainkan Allah. Jadi seolah-olah Allah tu hulul dalam badan dia. Jadi kalau dia niatkan memang betul zat Allah hulul, maka kufur. Tapi yang dimaksudkan tu sebenarnya macam yang pertama, masa dia merasakan diri ni sudah tidak wujud, yang wujud hanya Allah, itu kalau itu yang dimaksudkan tak apa. Tapi secara zahir tetap dia dihukumi kafir. Sebab tu Abu Mansur Al-Hallaj dihukum pancung. Junaid Al-Baghdadi bukan tak faham Mansur Al-Hallaj punya perkataan, tapi oleh kerana dia mengelirukan orang awam, maka hukum zahirnya, hukum fiqahnya tetap dihukumi kafir dan pancung. Tidak ada yang wujud dalam alam ini kecuali Allah. Itu pun dah salah dah tu. Tidak ada wujud di alam ini. Allah mana ada dalam alam ini? Maksudnya tidak ada wujud selain Allah. Mana dia panggil wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Dia ada banyak wahdatul wujud, wahdatul mawjud, wahdatul syuhud. Ini dia kata tidak ada wujud di alam ini kecuali Allah. Itu tak betul kataan tu. Tidak ada yang wujud di alam ini kecuali Allah. Alam, kalau alam tu dah wujud dah tu. Alam itu maksudnya makhluk. Alam tu namanya makhluk. Tidak ada yang wujud di alam ini kecuali Allah. Tak kena tu. Kata-kata tu tak kena. Selalu orang kata macam ni, tidak ada yang wujud melainkan Allah. Itu je. Bukan di alam ini. Kalau dia kata di alam ini, mana di alam ini wujud lah. Tapi kata tidak ada. Tanakut, bertentangan. Dia punya percakapan di sini tu bertentangan. Apa dia panggil tu? Istilah bahasa Inggeris dia tu. Ada konflik antara dia sini kata tidak ada yang wujud di alam ini. Alam itu maksudnya selain Allah. Alam ini selain Allah, makhluk. Jadi tidak ada pada makhluk kecuali Allah. Maknanya Allah pun ada, makhluk pun ada. Tak selalunya dia orang kata macam ni, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada wujud selain Allah. Okey, ada dua makna juga sama. Kalaulah yang dimaksudkan wujud itu adalah wajibul wujud. Maksudnya tidak ada wujud yang hakiki, tidak ada wajibul wujud kecuali Allah, itu benar. Itu benar. Sebab apa? Selain Allah ini dia wujud aridi ataupun dia mumkinul wujud. Diimkankan. Semua benda yang imkan ni mana imkanul wujud ataupun kita panggil mumkinul wujud. Maksudnya tidak ada yang wujud, tidak ada yang wajibul wujud ataupun tidak ada yang wujud hakiki, iaitu yang qidam, yang baqa, melainkan Allah. Itu betul. Sebab apa? Selain Allah semuanya mumkinul wujud ataupun dipanggil wujud aridi, wujud baru, wujud yang ba'dal adam, hudus. Itu tak apalah. Tapi kalau dia kata tidak ada yang wujud yang melainkan Allah, jadi dia sendiri wujud tak wujud? Kalau dia kata dia tak wujud, ambil api cuba bakar dia tengok. Sakit ke tak? Kalau dia kata aku pun tak wujud, okey mari sini kau, kita ambil api, ambil lighter, kita bakar jari dia tengok. Dia menjerit tak menjerit? Kalau dia kata dia sendiri tak wujud, maka sakit pun tak wujud, api pun tak wujud. Ambil api, bakar jari dia tengok, dia menjerit tak menjerit? Faham? Kalau dia kata tidak ada yang wujud melainkan Allah saja, dia tanya kau wujud tak wujud? Aku pun tak wujud. Kononnya sufi lah. Aku pun tak wujud. Ya ke? Mari sini jap, ambil lighter, bakar tangan dia. Sakit menjerit. Maknanya tadi kata kau tak wujud. Kalau kau tak wujud, api pun tak wujud, panas pun tak wujud, sakit pun tak wujud. Habis kenapa kau menjerit? Sakit. Faham?
Dia kalau itu yang maksudnya dia menafikan kewujudan alam ini, itu mustahil lah. Itu mustahil. Faham? Jadi apa hukumnya? Dia kata maka hukumnya kafir. Okey, sekarang ni bab kafir tak kafir lah. Bab kafir tak kafir macam ni. Ulama hanya mengeluarkan hukum jika seseorang itu beriktikad sekian-sekian, maka dia akan dihukumi kafir. Tetapi kita tak boleh pergi jumpa orang, "Oi, engkau kafir lah." Tak boleh. Tak boleh. Yang ada hak untuk menjatuhkan hukuman kafir hanyalah qadi dan hakim saja. Qadi dan hakim. Sebab takfir ni hukum fiqh. Takfir ni menjatuhkan hukum fiqh itu, menjatuhkan hukum kafir itu tugas ulama fiqh, tugas qadi, tugas hakim. Jadi kalau ada orang cakap yang bukan-bukan, cakap tentang ittihad, tentang hulul, cakap tentang tak ada yang wujud melainkan Allah apa semua, okey, kita nak tahu dia betul-betul kafir ke tidak, kita kena bawa dia jumpa hakim, jumpa qadi. Maka hakim akan tanya, apa maksud engkau Allah bersatu dengan alam ini? Apa maksud engkau? Tanyalah. Rupa-rupanya dia apa pun tak tahu, jahil, dia hanya baca-baca buku tak mana, saya tak tahulah, saya baca buku ni, dia kata saya sebut dia, maknanya dia jahil lah tu. Jadi diterangkan, sebenarnya maksud dia begini-begini, dia pun dia faham. Selesai, habis. Tapi kalau dia kata, memang betul, saya faham, memang, maka kita bagi dia bukti, apa yang kamu pegang tu salah. Konsep ittihad, hulul, wahdatul wujud, ada yang salah, ada yang betul. Yang salah macam ni, yang betul macam ni. Kalau dia berpegang juga yang salah, dia kata kalau kau berpegang yang salah, ikut ahli sunnah wal jamaah, ikut Islam, kau sudah jatuh kufur ni. Kau akan dihukum murtad dan hukum bunuh. Macam mana? Dia bertiga, tak ada, aku percaya, aku dalil kuat. Dia tak mau terima juga. Okay, ditahan 3 hari. Dipenjarakan 3 hari, ditahan 3 hari, diminta dia bertaubat, didatangkan lagi hujah-hujah, kawan-kawan dia ke, saudara mara ke, ustaz ke, siapa-siapa lah yang boleh pujuk dia, 3 hari. Lepas 3 hari, hakim tanya lagi macam mana? Masih lagi berpegang dengan akidah yang kufur tersebut? Saya tetap, kamu akan dihukum bunuh? Bunuhlah, tak kisah. Maka dia akan dihukum bunuh. Itu tak tahulah di akhirat nanti Allah terima ke tak dia punya keimanan dia. Allah tu serah pada Allah. Hukum dunia itulah dia hukum dia. Jadi bukan, walaupun ulama tu kata kafir, ulama ni kata kafir, ulama tu kata siapa yang berpegang dengan etikat itu. Tetapi bil fa'al, practically kita tak boleh terus tuduh orang tu kalau dia cakap macam tu, dia kufur. Tak boleh. Kita kena bawa jumpa qadi atau hakim. Faham? Dia masalahnya perkataan dia itu ada, boleh jadi ada dua. Perkataan ini kan, di sebalik perkataan itu kan ada makna. Al-lafzu madalla 'alal makna. Lafaz itu menunjukkan makna. Okey, yang dia maksudkan dengan apa yang dia cakap itu betul ke tak betul? Ialah dia kata dia tanzih, tapi kadang-kadang dia pening juga dalam masa dia duk tanzih, dalam masa yang sama dia beriktikad dengan akidah yang fasid pun boleh tentu. Jadi kita tak boleh terus percaya apa yang dia cakap. Kita kena tanya dulu. Apa maksud kau cakap macam tu? Jadi katakanlah dia punya, bila dia terangkan kita pun rasa lain macam je. Tapi kita pun tak boleh tuduh dia kafir. Cakap, kau punya cakap ni lain macam je. Kita kena bawa dia jumpa orang yang lebih alim, atau kalau palinglah sampai tahap teruk sangat, bawa jumpa hakim dan qadi. Belum tentu lagi kalau orang tu akidah tanzih, tapi dalam masa yang sama dia percaya kepada hulul atau ittihad atau wahdatul wujud yang batil, boleh jadi. Walaupun dia akidah tanzih sekalipun. Tapi sebenarnya kalau betul, sebab apa? Kalaulah orang tu betul-betul berakidah tanzih, tak mungkin dia akan cakap, tak akan mungkin dia berpegang kepada ittihad, hulul, wahdatul wujud yang batil. Mungkin dia cakap tentang hulul, ittihad, wahdatul wujud yang betul, yang sahih. Sebab sufi ni, tasawuf ni, dia bila ada istilah ittihad, wahdatul wujud ataupun hulul yang batil ini, dia orang ubah
Dia orang ubah makna wahdatul wujud yang daripada batil kepada yang benar. Dia ubah makna ittihad dan hulul daripada batil kepada yang benar. Tapi selalunya ittihad dengan hulul tu batil. Kuat, batilnya kuat. Susah nak dia apa? Nak ditakwilkan ittihad dan hulul tu kepada yang sahih itu susah. Tapi wahdatul wujud itu selalunya boleh. Boleh diubah kepada makna yang sahih. Ittihad hulul ni susah sikit. Susah sikit. Sebab apa? Kalau dia berpegang kepada akidah tanzih, tak mungkin Allah tu ittihad dengan makhluk. Tak mungkin Allah tu hulul dalam makhluk. Tapi takut dia maksudkan ittihad itu bukanlah ittihad zat, tapi ittihad hasil daripada sifat, hasil daripada af'al. Hanya sebagai mazhar bagi tajalli sifat Allah, mazhar bagi tajalli af'al Allah. Itu istilah sufi lah. Istilah sufi. Seolah-olah macam kita tengok cermin kan. Bila kita tengok cermin, yang dalam cermin tu kita ke bukan kita? Kita tengok cermin kan. Yang dalam cermin tu kita ke bukan kita? Jadi alam ini seolah-olah cerminan Allah. Jadi macam kita kata dalam cermin tu nak kata kita pun ya, nak kata bukan kita pun ya juga kan. Sebab kita yang sebenar tu adalah di luar ni. Hakikat diri kita yang sebenar di luar cermin. Habis yang dalam cermin tu apa dia? Kita ke bukan kita? Takkan kita nak kata dalam cermin tu bukan aku, orang lain tu. Mustahil. Kalau kita kata yang dalam cermin tu orang lain, mustahil dalam cermin tu orang lain. Ataupun kita kata dalam cermin tu akulah. Habis yang kau yang kat luar ni bukan kau. Yang tu kau ada dua ke? Susah juga kan? Macam itulah tasawuf ni kata, maknanya ittihad atau hulul ni seolah-olah macam alam semesta ini cerminan daripada Allah. Seolah-olah. Maknanya kan hasil daripada Allah. Tajalli sifat Allah tu, inilah dia alam semesta ini. Kalau dengan makna itu betul lah, tak ada masalah. Sebab tu kena faham makna dulu. Lafaz ni cakap lah kan, macam-macam, ya aku lapar lah tak makan lah, mati aku kalau tak makan. Itu kan kalau cakap tak salah, tapi kalau i'tikad tak makan mati maknanya makan yang mengenyangkan, itu kan syirik. Aku tak ada duit lah PKP ni, susah aku, aduh payah tu lah, aku tak ada duit lah PKP ni kan. Jadi seolah duit tu yang memberi kemudahan, duit tu yang bagi kesusahan. Dia i'tikad, kufur lah. Tapi kalau dia cakap je dia tak i'tikad pun, dia hanya cakap, tak ada masalah. Tapi kalau boleh macam bab ittihad hulul wahdatul wujud ni, itu istilah kan. Jadi orang kalau dengar, orang pelik. Kalau kita kata makan kenyang, orang tak pelik lagi sebab itu biasa semua orang cakap. Tapi kalau dia bercakap tentang hulul, ittihad, Tuhan bersatu dengan makhluk, wahdatul wujud, orang pelik lah. Orang mesti anggap dia ni lain macam je dia punya pegangan. Jadi jangan kita cakap dengan orang-orang yang bukan ahli. Betul Sayyidina Ali kata kallimin nasa biqadri uqulihim. Cakap dengan manusia berkadar dengan akal dia. Ayuhibbu ayyukaziballaha wa rasulah. Apakah engkau suka Allah dan Rasul didustakan? Nak tunjuk konon dia sufi kan, cakap pun bahasa-bahasa wahdatul wujud, ittihad, hulul, bahasa tinggi-tinggi. Orang mu naik pening, dia ni apa ni, sesat ni. Kalau dia bercakap sesama sufi, lain ceritalah. Tapi dalam bercampur dengan orang awam, jangan guna istilah-istilah yang pelik-pelik yang boleh mendatangkan keraguan. Boleh Cukup tu jadi insya-Allah kita setakat tu dulu. Apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham apa yang sampaikan, kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.